Boleh nampak ke? Okey, saya setting balik pada Unify dah. Ada laju sikit lah. Okey, sekejap saya bawa rakam. Tadi bubuh nama 1 sehingga 5 kembali. Okey, maaf atas kesulitan sikit. Okey, bubuh nama yang ni. Chong, Adrian, Faizah, Was dengan seorang lagi tu yang nombor 5 tadi. Boleh dengar tak? Takut tak dengar. Okay. Boleh dengar. Okey, baik-baik. Dah, elektrik dah sampai dah. Unify dah kembali. Okey, lagi nak siapa lagi nombor 1 sampai nombor 5 tadi? Bubuh nama kembali sebab saya nak rakam jadi dia akan tak ada kat sini lah. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada Jing. Okey, baik. Sekarang kita masuk kepada yang kedua. Topik kedua. Falsafah semasa topik yang kedua. Okey. Saya dah present ke? Oh, yeah. Okay, kita buat terus Kahoot yang kedua. Okay, boleh nampak? Okay, Kahoot yang kedua. Ni kita cari top 5 juga. Okay, siapa yang dapat markah, siapa yang dapat top 5, dah markah lebih lah. Akan dapat markah tambahan untuk top 5. Okay, lagi 3 orang. Enam 9 0 4 9 8 5. Okay, ada lagi 3 orang. Okay, lagi 2 orang. Takut kalau ada masalah ni boleh bagi tahu untuk masuk. Seorang lagi. Sebelah part 1 kita mula. Seorang lagi. Dah saya rakam dah untuk yang Kahoot ni. Tapi topik pertama tadi dia jam sikit, jadi saya tak rakam yang pertama. Saya cuma rakam yang Kahoot yang kedua je. Jadi kamu boleh refresh balik untuk ujian pertengahan nantilah. Okay, seorang lagi. Okey, baik. Sudah dapat satu dah, jadi kita boleh mula dengan 24 orang. Okey, bismillah. Okey, falsafah semasa bab yang kedua. Soalan yang pertama, pengertian falsafah. Jadi kita mencari top 5. Pengertian falsafah.
Pengertian kepada falsafah. Baik. Falsafah adalah satu cara berfikir yang menyuruh bagi mengupas sesuatu secara mendalam. Okey, itu maksud kepada falsafah. Okey, kita ada IJSN yang leading. Okey, kemudian kita ada yang soalan kedua, ilmu falsafah terbagi pada dua, iaitu ilmu falsafah terbagi kepada dua, iaitu iaitu theoretical dan practical. Itu jawapan yang sebenar. Majoriti masih betul. Kita ada yang baru iaitu Chris Wu. Kemudian yang ketiga, soalan ketiga, falsafah psikologi menghuraikan tentang, nanti kita masuk dalam bab keempat, psikologi. Falsafah psikologi. Okey, falsafah psikologi menghuraikan tentang hakikat, sifat dan potensi insan. Itu yang betul. Jadi kita akan ulas dalam bab yang keempat nanti. Okey, kita ada leader baru, Chris Wu. Dan soalan yang keempat, falsafah wujud kerana falsafah wujud kerana mencari kebenaran, bukan kerubahan moral masyarakat. Kita ada leader baru, NGW. Soalan yang kelima, epistemologi ialah apakah maksud epistemologi? Berkaitan apa?
Okey, epistemologi adalah berkaitan dengan teori ilmu, bukan erti, bukan nilai dan bukan penaklukan. Okey, masih ada lidah yang sama. Soalan ke-6. Falsafah teknologi ialah apakah intipati dalam falsafah teknologi? Adakah manusia tertakluk pada teknologi, terkesan dengan teknologi, teknologi menyusahkan manusia ataupun teknologi membantu manusia? Okey, falsafah teknologi adalah berkaitan dengan teknologi itu membantu manusia. Itu yang terkandung dalam falsafah teknologi. Okay, kita ada ide baru iaitu SWOH. Okey, kemudian soalan yang ketujuh, tiga terakhir, falsafah ekologi. Ekologi, ekosistem berkaitan dengan alam. Apa yang dimasukkan dengan falsafah teknologi, falsafah ekologi? Okay, falsafah ekologi ialah manusia dan alam saling terkait dan bukan yang mencipta sistem alam. Sistem alam dia punya ekologi yang sendirilah. Berkaitan dengan falsafah ekologi adalah manusia dan alam saling berkait. Okay, kita ada soalan yang ke-8. Falsafah praktikal terbagi kepada 4 kecuali. Yang mana bukan? Falsafah praktikal terbagi kepada 4 kecuali. Okey, baik. Majoriti menjawab baru je betul. Kemudian soalan yang ke-9. Falsafah baru. Apakah pembahagian falsafah baru? Komponen dalam falsafah baru. Okay, falsafah baru terbagi pada 3 iaitu teknologi, organisasi dan ekologi. Itu komponen dalam falsafah baru. Okay, soalan terakhir.
falsafah yang membahaskan tentang manusia dan dirinya sendiri. Macam mana manusia mentadbir diri ataupun mengawasi diri. Apakah bentuk falsafahnya? Majoriti betul iaitu falsafah akhlak. Baik. Yang ketiga NJW, kedua OW, dan yang pertama adalah SWAH. Okey. Dan kita tengok runner up kita YC dengan PT. Okey, ini nama-nama ni tolong letak dalam Meet. Jadi saya simpanlah nama-nama yang tempat pertama dan kedua, tempat pertama dan kelima. Okey. Dua. Okay. Nama kamu dalam ni. Okey, secara analitiknya 71% bermain dengan baik dan betul, menjawab dengan betul, dan tak ada difficult question untuk bab yang kedua ni. Semua question was answered correctly by most players. Okay, jadi soalan yang kedua ni senang lah. Nanti kalau ada peluang lagi kita buat dalam yang topik yang ketiga pula. Okay, nanti kita akan main topik yang ketiga pula pada minggu hadapan. Okey, jadi harapnya kamu dah boleh recall balik, refresh balik topik yang pertama dan kedua. Okey, baik. Setakat hari ini saya tengok dalam grup 19. Okey. Setakat hari ini saya dah dapat tajuk-tajuk ni. Tajuk-tajuk yang bincang tentang assignment kejap. Okey. Assignment masih ada lagi kumpulan yang belum pilih tajuk untuk proposal. Hanya ada kumpulan 2 saja kat sini. Budaya hedonistik. Okey. Kalau boleh hedonistik ni ubah kepada implikasi budaya hedonistik dalam kalangan rakyat Malaysia. Ubah. Kemudian untuk urusan isu semasa, kumpulan 6 belum bagi tajuk lagi. Dan kalau yang lain ni, yang lain ni boleh proceed untuk selesaikan ulasan isu semasa. Okey, topik yang 6 ni sila bagi sebelum mid-sem break. Tolong bagi sebelum cuti pertengahan semester. Dan kalau tajuk yang lulus ni boleh dah proceed untuk buat ulasan isu semasa. Tengok rubrik kat e-learning saya dah bagi cara nak buat ulasan isu semasa tu, boleh dah proceed. Dan untuk projek ni bagi hedonistik ni, kalau kamu nak boleh buat dah. Tajuk ni saya dah approve, cuma kena baiki sikit lah tajuk ni. Dan kamu boleh start buat untuk proposal projek. Okey. Itu saja untuk assignment, dan saya harap semua dah siapkan, dah pilih tajuk untuk assignment. Okey, jadi bagi kumpulan yang tak ada lagi, sila pilih tajuk untuk assignment. Assignment, proposal dan projek. Juga yang kedua, ulasan isu semasa. Okey, dan ketiga bagi topik 1, 2 dan 3
setiap orang kena, setiap grup ataupun setiap orang kena hantarlah, kena hantar tugasan, untuk bab yang 1 sampai 3. Okey. Kalau ada yang macam perkenalkan diri sampailah bab yang ketiga, apa dia punya assignment, jadi semua tu kena complete hantar pada minggu hadapan, sebab saya nak bagi markah untuk apa? Untuk topik 1 hingga topik 4. Jadi hari ini pun saya akan bagi 2 lagi assignment. Ada individu, ada yang group. Jadi kamu kena siapkan by next week, hari ni, hari Khamis, kamu perlu hantar supaya saya boleh bagi markah untuk 4 topik. Jadi 4 topik dan kita selesai setengah topik. Jadi lepas mid-sem break kita akan mula dengan 4 topik lagi untuk kita selesaikan 8 bab semuanya. Okay, itu yang perlu kamu buat lah untuk ulasan isu semasa ni. Baik, ada soalan dekat tu? Kalau assignment tu, kalau yang perlu hantar individu, kena siapkan segera. Kalau yang hantar grup, wakil saja hantar. Okay. Jadi untuk bab 1, bab 2, bab 3 dan hari ni bab 4, jadi kena hantar assignment by next week. Kena siapkan supaya saya boleh bagi markah segera untuk 4 topik tersebut. Okay. Sebelum kita masuk pada bab yang kelima next week. Okay, ada soalan? Senyap ini. Tak ada, doktor. Nanti kalau ada kita tanya dalam grup. Okey, baik. Bukan. Suah tanya ni, apa dok nak 1 hingga 3 tu ada summary bagi bab 1 dan bab 3. Bukan. Okey, sekejap saya buka ni e-learning. Contoh sini e-learning. Okey, e-learning yang saya bagi ni tugasan semua ni. Okay, yang pertama yang pengenalan tak ada tugas. Pengenalan ada tugasan, iaitu sesi soal kenal. Ni kena siapkan siapa yang belum kenalkan diri lagi. Sebab ada report yang belum buka lagi e-learning. Jadi semua orang kena buka untuk kita dapatkan kena akses. Semua orang kena akses e-learning. Barulah dapat markah 10 untuk e-learning tu. Okey, kemudian bab yang kedua tak ada assignment. Bab kedua ada assignment. Okey. Bab yang pertama ada assignment. Okey. Kemudian bab yang kedua ada puzzle. Okey, puzzle tu kena siapkan, kamu kena jawab kamu punya grup lain punya puzzle dan hantar kat sini. Ni. Kemudian bab yang ketiga, mind map, grouping. Okey, hantar mind map kat sini. Okey, yang tu bab ketiga. Dan bab keempat nanti saya buat lagi dua lagi link untuk kamu submit individu dan grup. Okey. Baik. Itu untuk assignment sebelum bab 4, 1 sampai 4. 1 sampai 3. Dan hari ini saya akan bagi assignment untuk bab 4. Dan so individu dan grouping. Jadi kamu perlu buat by next week. Saya akan bagi semua markah daripada pengenalan sampailah bab yang keempat. Okey, grupnya seorang aja hantar. Jadi saya nak apa, kamu buka e-learning, settlekan mana yang kamu belum hantar. Okey, baik. Hari ini kita mula sikit tentang bab yang keempat. Okey, saya present. Kamera. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, hari ini kita masuk pada topik yang keempat.
Okey, kita dah lalui banyak topik dan hari ini topik yang keempat. Hari ini kita kembali kepada normal. Kita kembali kepada kelas online. Okay. Setelah untuk YouTube selama 3 minggu tak silap. Okay. Dan rakaman-rakaman untuk kelas ni saya akan letak dari YouTube juga. Nanti kamu boleh rujuk dari masa ke semasa. Kalau contoh yang tadi bab 1 tadi saya dah rakam, tapi sebab internet dia tak ready kan. Dia dah keluar balik, dia tak rakam. Jadi untuk bab 1 kamu boleh tengok dalam grup lain punya, section lain punya rakaman. Jadi kamu akan tahulah apa jenis soalan dalam topik 1 kalau nak record balik nanti. Baik. Jadi yang di YouTube tu berfungsi sebagai rakaman lah untuk refresh dan sebagainya. Baik, untuk yang kuliah yang keempat ni, okay, dia mudah aja. Okay. Kuliah yang keempat ni adalah berkaitan tentang konsep insan. Okay. Apa yang kita nak belajar konsep insan ni adalah tentang yang pertama, asal-usul insan menurut falsafah, hakikat dan sifat insan, potensi insan iaitu jeri, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kemudian faham insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan. Dia ada neoliberal, okay, dan dia ada isu perpaduan dan sebagainya lah. Baik, untuk yang pertama tentang asal-usul insan, yang pertama adalah tentang macam mana ahli falsafah mentarifkan tentang asal-usul insan. Okay, ada dua cara iaitu melalui akal dan satu lagi melalui panca indera. Pengalaman, penglihatan dan sebagainya lah. Okey, kemudian asal usul manusia menurut Plato. Okey, ini ahli falsafah Greek pertama. Okey, yang pertama menerangkan tentang asal kejadian manusia. Dia ada dua lah. Fahaman dia secara ringkasnya ada dua, iaitu intellectual world dan sensual world. Dan secara mudahnya ia berkaitan dengan alam idea, alam intelek dan alam indera, alam sensual. Okey. Dan apa asal-usul kajian menurut asal-usul kajian manusia menurut Plato ni menyatakan manusia ni berada di dalam alam indera, alam indera yang tidak nyata. Yang nyata adalah alam idea ataupun alam intelek. Itu asal kejadian manusia menurut Plato. Jadi alam yang kita hidup sekarang ni ataupun alam indera sekarang ni adalah alam yang tidak nyata menurut Plato. Dan yang nyata hanyalah alam idea. Kalau boleh saya analogikan, contohnya kita hidup di dunia lah. Dunia ni kan tidak selama-lamanya, hanyalah tempat persinggahan orang kata. Jadi itu merupakan alam indera menurut Plato. Dan akhirat ataupun alam sana adalah alam yang kekal, yang nyata menurut Plato, iaitu alam idea. Itu kalau kita analogikan antara akhir dunia dan akhirat dan alam idea dan alam indera. Okey, Plato masih lagi mengakui kepelbagaian alam indera ni, tetapi menganggapnya bukan realiti yang sebenar. Okey. Dan Plato menyatakan manusia wujud di dua alam, iaitu alam idea dan alam indera ataupun alam nyata. Okey, dan dinyatakan manusia sebenarnya berasal daripada alam idea. Dan dia akan kembali kepada alam idea. Okey, namun untuk kembali itu manusia perlu melalui alam indera dulu untuk membebaskan jiwa daripada pengaruh dunia dan kongkongan jasad. Mana dia konsep dia lebih kurang ataupun hampir sama dengan konsep hidup manusia di dunia ni, sebagai tempat persinggahan untuk beramal sebelum dihisap ataupun diberi dia punya ganjaran ataupun hukuman di alam ke depan lah, alam kiamat dan alam akhirat nanti. Okey, manusia jadi menurut Plato lagi, manusia yang berjaya semasa hidup adalah mereka yang mampu sampai ke alam asalnya, iaitu orang yang mampu kembali kepada alam idea. Mereka yang mampu menghubungkan kembali diri dengan alam idea.
Itu menurut Plato. Kalau menurut Aristotle, dia terbalik pula. Okey. Plato, menurut Aristotle, dia melawan teori alam idea oleh Plato. Dia menyatakan apa yang wujud adalah alam indera sahaja. Okey. Kenapa dia menolak? Kerana alam idea itu tidak dapat dibuktikan secara empirikal. Tak nampak secara realiti. Apa yang realiti adalah manusia yang ada di alam nyata sekarang ini. Okay. Berkenaan dengan sifat manusia pula, Aristotle menyatakan manusia itu adalah makhluk istimewa. Okay. Dan roh dan semua benda akan mati kecuali yang rasional, kerana ia merupakan roh yang akan terus ada setelah manusia meninggal dunia. Ini berkaitan dengan roh pula. Dia katakan manusia akan mati tapi roh tu akan stay, akan ada lagi. Dan menurut Aristotle, manusia hidup mencari kebahagiaan, kaya, senang, mulia dan sebagainya. Tapi ia bukan kebahagiaan sejati. Manusia juga sering dipengaruhi oleh kecenderungan material. Jadi manusia yang bijaksana adalah manusia yang memacu akalnya ataupun sensnya, common sense dalam mengendalikan kehendak jasad. Ini tadi asal-usul sikap manusia ni menurut Aristotle ni ada dia punya logik lah. Okey. Manusia ni kalau perumpamaannya kalau diberikan segunung emas, dia akan menginginkan segunung emas yang kedua. Kalau bagi yang kedua, dia akan menginginkan yang ketiga. Hanya dengan tanah saja yang dapat mematikan keinginan manusia. Maknanya dengan mati saja, dengan maut saja yang akan meredakan keinginan manusia terhadap kekayaan dunia, terhadap dunia ni. Okey. Bila mati tak boleh minta apa dah. Kalau selagi tak mati, selagi itulah dia akan cenderung untuk mencari kecenderungan materialistik. Okey. Jadi Aristotle menyatakan manusia yang bijaksana ialah yang selalu bertindak ikut akal budi dalam mengendalikan kehendak jasad. Jadi akal iman yang akan mengemudi kita punya jasad dan kehendak nafsu. Okey, kemudian menurut La Mettrie, asal kejadian manusia adalah seperti binatang dan tiada bezanya manusia dengan binatang. Dan dia menyatakan manusia adalah satu bahan sahaja. Kemudian menurut Karl Marx, dia berkaitan dengan teori komunisme ataupun teori kemasyarakatan. Okay, manusia tidak akan bererti tanpa masyarakat. Dan kekuatan ekonomi merupakan sesuatu yang menentukan hidup manusia. Segala benda, segala aspek hidup seperti ilmu, seni, agama adalah ditentukan dengan keadaan ekonomi. Dan agama dipisahkan menurut Karl Marx ni, mana dia mengatakan agama adalah candu masyarakat. Jadi fahaman ni telah menular di Eropah pada abad pertengahan dan menjadi sebab lahirnya fahaman komunisme dan sekularisme. Okey, kemudian sini ada teori Freud, yang menyatakan asal-usul manusia adalah didorong oleh hasrat seksualiti. Dan manusia ada 3 tahap, iaitu sedar, prasedar dan tidak sedar. Okey. Kemudian ini tentang tentang kecenderungan manusia terhadap seks lagi. Itu teori Freud. Dan kalau kita masuk kepada Islam, apa asal-usul manusia? Ia terbahagi pada 2 lah, iaitu jasad dan roh. Dua-dua ni keunikan dan keistimewaan yang tersendiri. Okey. Dalam jasad adanya roh, ataupun kita senang panggil nyawa lah. Ia dibekalkan kepada manusia. Untuk membentuk manusia, dia perlu ada jasad dan dia perlu ada roh. Dan daripada 2 ni ada juga elemen lain yang ditambah, yang dibekalkan oleh Allah, iaitu seperti hati, akal, nafsu. Okey, jadi apabila membicarakan tentang manusia, dia berkaitan dengan 2 lah. Dia ada hakikat dan sifat insan, dia berkaitan dengan fizikal dan spiritual. Kalau berkaitan dengan fizikal manusia, dia berkaitan dengan
kejadian. Kejadian manusia, di mana manusia dijadikan. Okey, dijadikan daripada Adam, yang Nabi Adam yang diciptakan daripada tanah, dan kemudian Hawa yang diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam, dan kemudian keturunan seterusnya melalui proses biologi ataupun persenyawaan. Itu hakikat insan dari sudut fizikal, macam mana manusia dijadikan. Kemudian dari sudut spiritual ataupun roh tu yang berada di dalam jiwa manusia. Okey. Roh tu sifatnya sangat halus dan berpunca daripada yang memandu kepada hati. Dan roh ni adalah urusan ketuhanan yang manusia tidak dapat capai dia punya perbahasan dia. Hanya Tuhan saja yang tahu macam mana keadaan roh seseorang. Okey, dan kemudian ada elemen tambahan dalam jiwa manusia iaitu seperti roh, nafsu, akal dan hati. Ini elemen utama yang ada dalam diri manusia. Okey. Roh berkaitan dengan hati dan akal berkaitan dengan nafsu. Itu elemen. Kemudian ini peringkat manusia yang kita berada sekarang, yang kalau boleh diceritakan adalah kita berada di alam dunia. Okay, sebelumnya kita berada di alam rahim, dan sebelum itu dia berada alam roh. Roh kita diciptakan, kemudian dihembuskan ke dalam rahim. Okay, dan hidupnya kita sekarang di alam dunia. Lepas ni kalau kita mati, roh kita ditarik balik. Okay, kita akan duduk di alam barzakh. Okay, dikebumikan, kemudian akan dihisap ataupun diberikan pengadilan di hari akhirat. Okay, kemudian hakikat dan sifat insan ini ulangan pula. Okay. Kalau apa yang penting kat sini adalah tahap ketiga lah, tahap dunia sekarang ni. Di alam dunia inilah yang akan menentukan nasib seseorang di alam akhirat nanti. Okay, seterusnya kita pergi pada potensi insan. Bila menyatakan tentang potensi insan adalah perkara yang boleh dikembangkan melalui pendidikan. Okay. Dan apa yang boleh dikembangkan ialah jeri ataupun rohani, jasmani, intelek dan emosi. Ataupun kalau kita ikut jeri, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okey, kalau fizikal dia ada berkaitan dengan tubuh badan, bakat, kemahiran. Okey, yang boleh dimanfaatkan. Dan kalau dia berkaitan emosi, dia adalah berkaitan dengan jiwa seseorang. Dia berkaitan dengan perasaan seseorang. Sama ada dia sangat-sangat menyenangkan ataupun sangat-sangat mengganggu. Dan ini jenis-jenis emosi yang ada dalam diri manusia. Okey. Kemudian kamu ada tengok berita minggu lepas? Berita minggu ni lah. Yang mana? Akibat yang apa? Yang tak menjaga emosi dia tu. Oh, yang kes bunuh kan? Bukan? Ya, kes bunuh yang apa? Yang semalam kot. Yang Suria. Suria. Bukan, yang tu minggu lepas. Oh. Yang tu pun yang pasal kawan dia tu kan, yang selalu apa, shaming kan, body shaming kan. Bagi itu pun tak boleh kawal emosi jugalah. Mana dia terlalu ikutkan dia punya rasa marah tu sampailah dia bunuh kawan sendiri. Dan yang minggu ni adalah berkaitan dengan itulah, yang ayah tu apa, tegur anak main telefon bimbit. Oh, ni saya tak tahu berita. Kemudian ayah dia tegur dia main telefon bimbit, dan kemudian dia bunuh ayahnya lah. Okay, itu akibat yang emosi lah. Emosi ada kepentingan dia supaya kita menjadi manusia yang ada sisi kelemahan dan ada sisi yang yang boleh menentukan batasan, sama ada kita sangat senang ataupun sangat kita tidak senang. Okey. Ini antara kepentingan emosi, tapi kalau emosi ini tidak dikawal, dia akan jadi satu benda yang merosakkan lah.
Jadi bila dah sampai tahap membunuh, dia kena patah balik lah. Dia tak boleh patah balik dan akan rosak lah hidup dia. Okay. Kemudian rohani, dalam aspek rohani dia berkaitan dengan spiritual. Spiritual dia berkaitan dengan makanan rohani. Apa yang jadi makanan rohani? Rohani kita ni perlu diisi. Roh kita ni perlu diisi supaya dia sentiasa ada atas jalan kebenaran. Kalau tidak, dia akan terpesong. Sebab kita ada dua lah, malaikat dan devil. Dia benda ni yang satu guide kepada arah kebenaran, satu yang guide ke arah keburukan. Jadi kita perlu penuhkan roh kita supaya kita cenderung ke arah kebenaran dan tidak terpesong ke arah kesesatan ataupun kesalahan dosa lah. Okay, itu berkaitan dengan roh. Okay, jadi roh boleh diisi dengan amalan ritual. Okay, mengikut agama masing-masing. Okay, kemudian intelektual adalah berkaitan dengan akal. Okay, akal adalah benda yang dijadikan dan yang diberikan khusus untuk manusia. Okay, dia menjadi tempat sendi ataupun tempat timbul ilmu. Situlah kita menganalisis satu-satu perkara. Situlah kita mengeluarkan falsafah diri sendiri. Dan dalam penggunaan akal ni bebas digunakan, tetapi perlu ada batasan. Macam juga kita makan, kita pun ada batasan. Takat mana kita makan, begitu juga untuk akal. Kita macam akal, kita tak boleh pergi sampai ke benda-benda yang ghaibiyat ataupun perkara-perkara ghaib, yang perkara-perkara yang tidak nampak, macam bentuk Tuhan, macam bentuk malaikat, kalau apa lagi tentang kejadian neraka, syurga, benda tu kita tak happy. Kita tak boleh tangkau benda tu, untuk fikirkan benda tu, kecuali apa yang telah diberitakan kepada kita. Macam bentuk malaikat macam ni. Jadi kita tak boleh. Kita boleh tahu yang diberitakan pada kita saja. Cuma kita tak boleh reka ataupun kita tak boleh pergi jauh selain daripada apa yang diberitakan. Itu cara penggunaan akal. Dia perlu berlandaskan kepada batasan ataupun wahyu yang telah ditetapkan. Okey, itu cara menggunakan akal. Dan kemudian terakhir adalah tentang faham insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan. Okey. Kalau dalam bab ni dia berkaitan dengan kalau neoliberalism, okey. Neoliberalisme dalam sistem pendidikan, dia merujuk kepada satu ideologi politik ekonomi. Okey, apa yang dimasukkan di sini adalah pengaruhnya dalam pendidikan terbagi pada dua, itu dari sudut ekonomi dan dari sudut modal insan. Ekonomi untuk kebaikan pelajar dan masyarakat, okey, dan modal insan untuk melahirkan manusia yang berketerampilan berpendidikan dan mempunyai gaji yang tinggi. Tapi apa implikasi di sini? Dia menjadikan satu bentuk jadi satu bentuk perniagaan untuk ekonomi kan. Dia akan satu bentuk perniagaan dalam bidang ekonomi. Dan selain daripada mendidik, dia juga jadi satu bahan niaga. Kemudian di sudut modal insan, hanya pelajar yang berketerampilan saja yang akan ke depan. Pelajar yang lambat, pelajar yang terkebelakang, dia akan ditinggal lah. Itu antara impak yang menimbulkan krisis dalam pendidikan. Kemudian gagal mewujudkan perpaduan masyarakat di Malaysia. Ini berkaitan dengan sekolah satu aliran lah. Macam mana? Dia bukan gagal lah, dia cuma kurang penyatuan kaum. Kita masih lagi ada aspek rukun negara yang memacu pada perpaduan kita. Cuma dalam bab pendidikan ni dia kurang sebab dia sekolah satu aliran. Kawan-kawan banyak dalam satu bangsa je. Dia jarang dia ada kawan silang bangsa. Jadi antara penyelesaian dia yang dicadangkan adalah melalui kaedah mikro, iaitu persekolahan satu aliran, dan kaedah mikro, iaitu belajar mata pelajaran bahasa Melayu. Okey, itu benda yang kedua. Yang ketiga, insan sejahtera dalam perspektif psikologi. Jadi sebagai dalam bahagian ni, untuk mewujudkan insan sejahtera dari perspektif psikologi, ia perlu adalah bersosial. Yang penting, manusia ni perlu bersosial.
dia perlu tahu keupayaan untuk bersama dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain. Dia tidak boleh mengasingkan diri daripada masyarakat. Okey. Kemudian Adler ada memberikan 3 tugas kepada manusia. Apa yang manusia akan buat, apa yang tugas manusia dalam dunia ni. Yang pertama adalah bermasyarakat, saling bergantung satu sama lain, dan ada tugas secara spiritual dan kosmologi, dan perlu urus diri sendiri. Kalau ada keluarga, perlu urus keluarga pula. Kemudian ada seks, iaitu perlu berhubungan dengan jantina yang lain dan belajar bekerjasama dengan jantina yang lain. Jadi itu antara faham insan sejahtera dalam contoh faham insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan kini, iaitu pengaruh neoliberalisme, okay, dari sudut ekonomi dan sudut pendidikan, kemudian insan sejahtera dari sudut sosial, dan kemudian kegagalan dari sudut pendidikan. Itu antara isu-isu yang adalah dalam fahaman insan sejahtera. Okey, untuk aktiviti apa yang perlu kamu buat adalah secara individu mewujudkan 27 lah. Okey, untuk aktiviti e-learning yang pertama adalah kamu bincangkan secara individu mewujudkan keseimbangan diri dalam kehidupan seorang pelajar. Macam mana cara nak wujudkan keseimbangan diri, ada jasmani, emosi, rohani dan intelek dalam kehidupan seorang pelajar. Dan dalam bentuk kumpulan, kamu perlu bincangkan pemahaman tentang asal kejadian manusia dari perspektif pelbagai agama. Jadi kamu perlu bincang dari sudut agama Islam dan tanya kawan Chinese dan India sekali macam mana pemahaman asal-usul kejadian manusia dari perspektif agama mereka juga. Okay, termasuk Buddha dan sebagainya lah. Okay, jadi kamu kena tengoklah kejadian manusia dari perspektif agama, dari perspektif pelbagai agama, dan juga cara menyeimbangkan diri dalam kehidupan pelajar. Jadi hantar sebelum hari Khamis 26 November 2020. Jadi 27 tu saya akan sit down dan saya akan bagi markah untuk 1 sampai 4 punya tugasan. Bab 1 hingga bab 4 punya tugasan. Jadi setengah markah kita dah ada. Jadi kita perlu habiskan start next week bab 5 sampai bab 8. Bab 1 sampai bab 8 kita siap untuk khusus falsafah dan isu semasa. Okey, setakat tu ada soalan? Okey, individu tu boleh buat dalam essay. Saya cadangkan kamu boleh buat 2. Satu dalam Word. Okey, kamu upload Word masuk. Satu lagi kamu boleh paste kat situ je jawapan kamu. Tapi dalam bentuk essay lah. Okey, jangan lupa tugasan yang saya bagi tadi, yang saya nyatakan tadi. Okey, yang ni tajuk assignment perlu bagi seboleh-bolehnya hari ni lah. Jangan tunggu lama sangat lah. Okey, tajuk assignment, proposal, projek bagi hari ni, dan proses susun masa punya tajuk pun bagi hari ni. Dan bab 1 hingga bab 4 kena hantar pada next week. Next week kena hantar tugasan semua untuk saya bagi markah bab 1 hingga bab 4. Okay, jadi next week kita jumpa pada next week. Kita ada mulakan dengan Kahoot dulu bab 3. Jadi kamu baca siap tentang bab 3. Kita akan mulakan dengan Kahoot bab 3. Dan kemudian kalau saya sempat siapkan untuk bab keempat, saya akan buat Kahoot sekali untuk bab yang keempat. Jadi kita boleh refresh sama-sama apa yang kita dah belajar dari bab 1 sampai bab 4. Okay, setakat tu ada soalan? Kehadiran adalah e-learning